dan konota. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita onkan sekali mana dia Nox kita. Okey, dan saya sharekan skrin sekarang untuk menyambung perkongsian kita semalam ya. Okey, alhamdulillah hari ini tafsir dan perkata berfungsi baik. Semalam tu dia ada error sikit, tapi yang bagusnya developer ni dia boleh betulkan ya. Dia software dia boleh membetulkan, so lepas tu boleh berjalan dengan baik. So sekarang kita berkongsikan seperti biasa senarai ayat-ayat Al-Quran yang kita tengah buat perkongsian sekarang, iaitu wa may yaqul minhum inni ilahum min dunihi fadzalika najzihi jahannam ya, iaitu ayat yang ke-29 dalam surah Al-Anbiya ya. Kalau kita nak tandakan sedikit ya, surah 21 adalah surah Al-Anbiya dan ayatnya adalah ayat yang ke-29, dan kalimah ilahun tu adalah kalimah yang kelima di dalam ayat itu ya. Itu cara kita membaca coding ya. Coding kalimah di tengah tu ialah nombor ayatnya dan di awalan tu adalah surahnya ya. Okey. So kita hari ini kita pergi ke Leksi Logos dan kita copy semula apa yang kita simpan semalam ya, supaya kita dapat menyambung lagi perkongsian dan perbincangan kita. Semalam kita ada simpan di sini ya, iaitu fa'budun bukan itu, yang ni ya, wa may yaqul minhum inni ilahum min dunihi fadzalika jahannam, tu yang kita telah perbaiki semalam ya, sebab kita simpan di dalam Microsoft Word. File ni kita boleh guna lagi dia dan bawa dia ke Leksi Logos dan tampal dia ya, Ctrl V ya. Dia tampal dia. Yang atas ni adalah yang perlu dibetulkan, dan yang bawah ni adalah yang sudah dibetulkan ya. Okey, so kita buat sedikit penerangannya kepada ayat ini. Waman yaqul minhum ya, wa ni adalah waw di dalam Al-Quran biasanya adalah waw sama ada waw istinafiyah ataupun waw atifah ya. Kedua-dua itu kita boleh dipanggil waw ataf ya. Waw ataf. Macam mana nak mengeja waw ataf, mungkin saya buka satu lagi Leksi Logos untuk menerangkannya dalam bahasa dalam Jawi ya. Jadi kita buka satu lagi Jawi supaya bila kita buat penerangan tu tuan-tuan boleh nampak apa yang sebenarnya yang dibincangkan ya. Macam mana kita tahu sama ada waw istinafiyah ataupun waw atifah? Kita kena lihat pada kepada ayat dia ya, cerita-cerita dia tu ya. Cuba kita lihat cerita dia. Di mana kita boleh lihat cerita tu ialah kita rujuk kepada tafsir dan perkata ni, digital account tafsir dia kata, kita pergi ke ayat dia iaitu surah 21 ayat 29 ya. Tengok sini 21 Al-Anbiya, kita tekan dekat Al-Anbiya
Dan kita pergi ke ayat 29. Ya, scroll saja ya ke bawah. Ya, sebab 29 tu dekat saja ya. Kalau jauh ya, kalau kata ayat tu 100 lebih, tuan-tuan pakai di tepi ni ada dia punya scroller ni ya, tarik dia. Kalau jauh lah ya, tapi itu dekat saja, kita boleh pakai scroller pun dah cukup ya. Pakai mouse pun dah cukup. Okey. Okey, so di sini ayat 29 iaitu yang inilah ya. Wa man yaqul minhum inni ilahum min dunihi fadzalika najzi jahannam kadzalika najzil zalimin ya. So kita lihat cerita ni apa dia, adakah dia hanya cerita sambungan daripada cerita-cerita yang sebelumnya ataupun dia menambah ya, menambah kan apa yang bersangkut paut dengan cerita yang sebelumnya ya. So kalau kita tengok cerita sebelumnya, iaitu akhir sekali kita banyak dia mencerita tentang man ni ya. Man ni ialah mereka-mereka yang yang terbabit di dalam cerita inilah. Dan ayat yang ke-28 ya, kalau kita tengok ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ya. Ya'lamu bermakna apa? Dia mengetahui, ma apa, baina di antara, aydihim dua tangan kamu, dua tangan mereka. Maksud dia baina aydihim ni ialah di hadapan mereka. Maknanya dia mengetahui ya, apa yang ada di hadapan mereka, wa ma khalfahum, dan dia juga mengetahui ya apa-apa yang di belakang mereka ya. Tengok dalam konteks depan ni bermakna apa? Bermakna yang apa yang sudah berlalu dan apa yang ada sekarang. Belakang mereka tu apa makna? Yang akan datang ya. Jadi yang alamu ni kemungkinan merujuk kepada tengok konteks ayat. Kita kalau nak tahu makna itu, kita boleh buat cara ya. Yang alamu kita tekan di sini, dia merujuk kepada Allah ya, iaitu dhamir ya tu bermakna dia tu ialah merujuk kepada Allah lah yang mengetahui apa yang telah berlalu dan apa yang akan datang. Itu dia maksudnya, ini metafor ya, dalam bahasa Arab dipanggil metafor ya. Metafor ni ialah kalimah-kalimah yang digunakan dengan tidak mengikut makna yang sebenarnya ya. Dia melambangkan ataupun membayangkan bayangan. Itu metafor ialah macam bayangan ya. Dia menggunakan di antara dua tangan dan belakang mereka tu. Tapi apa yang maksudnya ialah perkara-perkara yang telah berlalu ya, termasuklah yang ada sekarang dan apa yang akan datang. Wala yashfa'u ya, wala yashfa'u kita boleh lihat shim fa'ain, syafa'at, syafa'at, syifa dan sebagainya. Itu tiga huruf akar tu yang membawa erti bantuan ya, bantuan, syifa'ah lah ya. Dan dia tidak menolong, maksudnya ya, dia tidak menolong. Okey, kalau kita tak nak confirmkan, kita boleh tekan di sini ya. Ya, so dia masih menggunakan syafaat ya, lebih tepatlah ya. Mereka maknanya tidaklah mereka memberi syafaat ya. So di sini wala, waw, ada waw di sini ya. Okey, macam mana kita nak mengenal waw atifah? Kita lihat di sini ya. Kalau ayat tu ya'lamu ma baina aydihim, ini satu komponen ataupun satu item dalam cerita, dalam ayat ini. Kemudian Allah nak tambah lagi satu lagi, iaitu
khalfahum. Satu baina aidihim, tambahan dia khalfahum. Jadi waw ni adalah waw atifah. Dipanggilkan waw atifah. Waw yang menambah item perkara dan menyelaraskannya. Ya. So menyelarasnya dalam konteks ya'lamu. Ya. So maknanya kita boleh bayangkan kalau ya'lamu ni boleh dimasukkan di sini, ayat ni akan memberi membentuk wa ya'lamu ma khalfahum, sebab dia telah diselaraskan, ya. Jadi waw ni waw atifah, ya. Tetapi apabila waw ini dia bukan nak menyelaraskan dengan yang ini, sebab ini Allah yang mengetahui, ya. So di sini sekarang ni dia ayat tu seterusnya nak menambah cerita dengan menyambung dia, ya, menyambung cerita. Wala yashfa'u, dia merujuk kepada bukannya Allah lagi dah, sebab dia jamak di sini waw nun, dia menunjuk kepada hum ni, ya, hum, ya. Jadi wala yashfa'u, tidaklah mereka itu boleh memberi syafaat, ya, illa melainkan limanir dadha, ya, melainkan kepada sesiapa irtada, redha, ya, daripada redha. Irtada tu maknanya yang diredai Allah lah, ya. Kalau kita kompon kita, yang dia meredai, dia tu siapa? Allah, ya, yang dia Allah meredai dia, ya. Wahum min khasyyatihi, dan mereka daripada khasyyatihi. Khasya maknanya, ya, yang takut, ya, yang sentiasa takut kepadanya. Hi itu siapa? Allah lah, ya. Jadi Allah kata tidaklah mereka tu dapat memberi syafaat melainkan kepada orang-orang yang diredha, yang Allah redai, dan juga mereka yang khasyyatihi, yang sentiasa takut kepadanya, dan mereka itu dalam keadaan musyfiqun, ya. Musyfiqun, tengok, selalu berhati-hati, ya. Daripada shim faqa, ya. So bermakna kalau ini cerita dalam ayat ni, so makna waw ni adalah waw istinafiyah, makna dia nak sambung lagi cerita yang ada dalam 28 tu, sambung lagi, ya, sambung lagi cerita dia, ya. Dia bukannya dalam konteks waw di sini waw antifah yang menyelaraskan item ataupun perkara, di mana khalfahum ialah maktuf kepada baina aidihim, ya. Yang lain tu hanyalah waw sini pun waw sini waw antifah, ya, sebab dia membabitkan mereka-mereka ni, ya, apa hal dengan mereka tu, ditambahkan lagi cerita dia, ya. So ini nak sambung, ya, dan ayat ni menyambung cerita ayat ni. Jadi waw ni adalah waw istinafiyah. Apakah cerita dia? Wa man yaqul minhum, dan barang siapa yang berkata, ya. Wa man yaqul dalam bentuk syartun, dia belum lagi berkata, ya. Siapa yang seolah-olah ayat tu maksud siapa yang jika berkata, dia dalam keadaan kalaulah mereka berkata, itu dipanggilkan ayat syartun, ya. Dia belum berlaku lagi, ya, cuma dia dalam bentuk jika, ya. Sesiapa yang berkata minhum, daripada mereka, daripada kumpulan itulah, maka mereka semua tu, ini sesungguhnya aku, ya, ilahun, aku adalah Tuhan, ya. Dia apa, contohnya siapa? Fir'aun lah, ya. Fir'aun mengaku diri dia Tuhan. Ini Allah tegur sini, ya. Barang siapa yang berkata daripada kumpulan mereka tu, yang dia tu dia kata inni ilahun, maknanya aku ni Tuhan, itu yang Allah masukkan dalam ni, ya. So bila kita sudah mengenal, kita boleh terangkan dia dalam leksi logos tadi. So kita pergi ke leksi logos dan kita terangkan waw tu waw istinafiyah, ya. So macam mana nak
mengeja waw istinafiah. Prof, boleh tumpang tanya? Ya. Assalamualaikum. Saya nak tanya pasal harfun syartun tadi, wa may yakul tadi. Ya. Yang tu Beritahu nama saya Mariani. Mariani. Okey, Puan Mariani. Okey. Apa? Harfun syartun tu dia punya syarat barang siapa yang berkata tu memang wamain tu boleh jadi untuk menunjukkan harfun syartun ke? Kalau konteks dia tu syartun, dia akan menjadi syartun lah. Jika konteksnya. Konteksnya belum berlaku. Yakul lam baris depan tu kan? Macam mana kena? Lam baris depan, nanti saya ambil balik mana dia. Lam baris depan, lam yang sukun ya. Sukun mana dia majzum. Majzum. So, syartun dia mengambil status majzum. Sebab tu kita kena belajar i'rab ni ya. Daripada i'rab tu kita boleh mengenal konteks majzum. Lam, bila kita lam yang sukun, dia kalimah ni ialah fi'il mudhari' majzum. So kenapa dia majzum? Kerana dia mengambil konteks syartun. Maknanya dia yang berkata ni belum lagi berkata. Kalau dia sedang berkata, lam ni baris depan ya, marfu'. Maknanya itu perbuatan yang sedang berlaku. Dia sedang berkata. Tapi ini dia majzum, dia dalam konteks kumpulan nombor 4 tu dalam slide yang kita kongsi fi'il mudhari' tu, dia nombor 3 ya, iaitu jika. Dalam konteks jika tu termasuklah jika tu konteks syartun lah. Ya, biasa kita belajar jika, tapi dalam perkataan ni macam tak berapa nampak jika tu. Kena tengok sebab dekat, dia tak gunakan in ya. Kalau jika ialah in kan. Jika. So man ni sama berfungsi macam in lah. Itulah tu tak confuse tu. Okey. Sebab dia nak menggunakan barang siapa, bukan dia nak gunakan jika. Jadi barang siapa tu lepas tu yakun ni jika berkata. Maksud dia macam tu. Barang siapa berkata, makna dia barang siapa jika dia berkata. Barang siapa jika dia berkata. Barang siapa berkata. Tapi kita tak adalah terjemahkan barang siapa jika dia berkata ya. Maknanya barang siapa yang berkata. Itu konteks jika lah tu. Lepas tu indirect lah. Macam tak indirect, berapa. yes. Itu konteks, maknanya konteks syartun, dia tak gunakan in, dia gunakan man. Okay. So man boleh mengambil peranan sebagai harfun syartun ya. Kita panggil dia harfun syartun. Bila dia harfun syartun, dia juga berfungsi sebagai harfun jazam ya, jazmun ataupun jazimah ya, jazam, menjazam, dia menjazamkan kalimah. Dia menjazamkan kalimah selepasnya. Selepas kalimah itu mestilah kalimah fi'il mudhari' ya. Mudhari' yang majzum. Jadi kalimah ni jadilah dia mudhari' fi'il mudhari' maklum yang majzum. Wazan satu yang majzum. Okey. Terima kasih Prof. Berlaku tak pada perkataan lain selain waman ni? Saya macam indirect ni. Dalam kelas dah belajar bahagian harfun ke? Kelas petang Sabtu dah. Tapi itulah memang syartun ni tak berapa. Ada nombor 10 rasanya kumpulan harfun, kita kumpulan harfun syartun ya. Dia ada in, ada iza. Iza pun boleh jadi harfun syartun juga. Lepas tu man. Ada tiga kalimah harfun syartun yang kita kongsikan dalam tu. Okey. Dan man tu tetapi di dalam man tu man ni dia boleh guna dalam dua-dua konteks ya. Dia boleh menggunakan konteks fi'il mudhari'. Kalau dia gunakan konteks fi'il mudhari', dia akan memajzumkan fi'il mudhari'. Tetapi dia juga boleh digunakan dalam bentuk
madhi. Madhi. Madhi maknanya nak katakan barang siapa jika dia telah melakukan. Itu konteks dia. Syartun juga, tapi syartun madhi. Oh, dia telah melakukan. Boleh faham agaknya? Kalau InsyaAllah. tak faham mungkin kita ambil contoh sekarang. Tak apa, kita keluar sekejap ya. Sebab kalau nak kongsi tu kena tunjukkan supaya kita kita nampak konteks kita ya. Jadi kita ambil contohnya man tapi dia madhi ya. Ayat 62 Al-Baqarah di mana Allah mengatakan di sini ya. Mana dia? Ni man ya. Ya, man barang siapa mana telah beriman. Barang siapa yang telah beriman dengan Allah dan hari akhirat dan dia juga mengerjakan amalan soleh. Jadi Allah kata, ini syartun lah ni. Ayat syartun lah. Maknanya barang siapa jika dia telah beriman dengan Allah dan hari akhirat dan dia juga beramal soleh. Waw ni wa'atifah. Jadi Allah jawablah. Ini jawab syartun dia. Jadi Allah respon lah. Allah kata, maka bagi mereka itu ganjaran-ganjaran dari sisi Tuhan mereka dan tidak ada ketakutan ke atas mereka dan tidak ada juga mereka itu berduka cita. Ini ayat syartun lah ni. Memang fa tu mengambil jawapan selalunya. Fa maka fa maka tu akan maka ni ada jawab syartun. Itulah jarang praktis lah sebenarnya. Tengok. Yalah baru lagi kan. Puan pun baru lagi mengikuti program ni kan ya. Memang Quran ni banyak benda yang kita kena belajar ya. Yalah sebenarnya ada dalam slide tu ya. Okey, nanti saya tengok balik lah. Sebab kelas petang ada nanti. Okay, itu konteks dia ya. Maknanya Allah mengatakan man ni daripada gulungan siapa ya? Allah mengatakan yang sebelum ni lah, iaitu orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang Nasara, orang Sabi'in ya. Jadi kalau orang beriman tu dah tentu dia beriman lah ya. Tapi yang orang Yahudi ni dan orang Nasara ni, orang Sabi'in ni, Allah kata barang siapa di antara mereka ni, kalaulah mereka tu beriman ya. Beriman, bukan setakat beriman saja, beriman dengan Allah dan hari akhirat dan juga beramal soleh. Amilah solihan tu ya. Jadi Allah kata apa? Bagi mereka maka ni fa tu kalau untuk jawab syartun kita panggil dia waw tu apa? Waqi'ah ya. Waqi'ah. Kalau menyambung cerita saja kita panggil dia fa istinafiah lah. Tapi khas untuk menjawab syartun dia jadi waqi'atun. Jadi maka lahum bagi mereka ajruhum ya, ganjaran-ganjaran mereka inda rabbihim dari sisi Tuhan mereka ya. Itu satu ya. Jadi Allah dah janjikan ganjaran ni termasuklah syurga lah kan ya. Kemudian Allah tambah lagi. Saya waw ni waw tambahan ni. Jadi waw atifah lah. Ya, tambahan kepada apa yang Allah nak bagi lahum tu. Ya. Dan tidak ada khaufun ialah ketakutan lah. Ya. Mana hidup mereka ni tenang. Di akhirat nanti juga mereka tidak ada apa yang nak ditakutkan. Ya. Ya. Sebab apa? Sebab mereka telah memenuhi syarat ni. Ni dia panggil syartun tu. Alhamdulillah. Yang ni maksudnya contoh bagi fi'il mudhari'. Yes. Untuk syartun dalam konteks madhi. Kan? Kalau nak tengok satu lagi pun boleh ya. Di Baqarah juga ayat yang biasanya kalau rakan-rakan kita dalam kelas intermediate, ajar Noyati semua ni ya, lalu gunakan ayat berapa? 186. Okey.
Mana dia? Sekarang ni harfu syartun dia ialah iza. Iza ni sebenarnya apa dia? Zorof zaman ya. Zorof zaman pada masa sama dia juga harfu syartun sebab ayat ni ayat syartun. Ayat syarat. Dia memberi makna ketika ataupun apabila. Apabila tu makna jika apabila. Itu maksud dia. Dan apabila hamba-hambaku sa'alaka bertanya dia madhi dia kan terbalik. Ibadi ni dia punya fa'il dia. Dan sekira kalau yang bagusnya kita boleh terjemahkan sebagainya sekiranya. Sekiranya tu maknanya jikalah. Dan sekiranya hamba-hambaku bertanya engkau anni tentang aku, maka ni fawaqi'ah lah. Ya, maka katakanlah ya, katakanlah tu tak ada di dalam ayat ni tapi itulah konteks dia ya, dimaksudkan tak dinyatakan tapi maksudnya katakanlah fa inni ya, sesungguhnya aku qarib, aku dekat. Ini ayat syartun lah ni. Okey. Terima Ada lagi? kasih, Prof. Okey, kalau tengok di sini iza ada 2 kali ya. Sini pun iza pun sekali lagi. Ini pun syartun jugalah. Harfun syartun ya. Sebab apa? Di sini Allah kata sekiranya dia berdoa kepadaku. Non tu ialah non ku ya. Iaitu maf'ulun bih, non wiqayah dengan ya mutakallim yang digugurkan. Iza da'a maknanya sekiranya dia berdoa. So apakah jawab dia? Jawab dia di awal. So ada bentuk syartun, jawab dia di hadapan, ada jawab syartun selepas ya ayat syartun. Itu konstruk dia lah. Jadi Allah kata uji da'watad da'i. Aku sentiasa menjawab doa-doa orang yang berdoa sekiranya iza dia telah berdoa. Ini pun madhi juga. Ya, dia telah berdoa kepadaku. Okey, boleh ya? Boleh, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, Prof. Okey, sama Pak. Tak apa, pelan-pelan kita belajar ya. So, tadi kita pergi ke ayat 29. Itu samalah. Waman dan barang siapa, barang syartun ni kita boleh dalam konteks jika, dalam konteks sekiranya, ya, dalam konteks ketika, katalah kita terjemahkan sekiranya pun boleh. Ya, dan barang siapa sekiranya dia berkata. Itu dari dalam ayat syartun ya. Okey, so kalau kita nak terangkan dalam leksi logos tadi, kita akan masuk leksi logos kita terangkan wow tu, wow, cara menerangkannya ialah kita tulis wow ya, ataupun kita nak masukkan alif lam takrifah sebelum wow tu pun boleh ya, al wow. Nak menerangkan wow tu kita al wow. Itu ya. Kalau dibunyikan al wawu ya, al wawu maknanya huruf wow itu. So huruf wow tu adalah huruf wow istinafiyah ya. Okey. Biasakan dengan mengeja ya supaya kita tahu apa yang betul-betul kenal apa kalimah ya ataupun perkataan-perkataan yang kita kongsikan ya, yang kita bincangkan tu. Istina ya, ta lepas tu hamzah. Nanti semula kenapa okey, semula hamzah qata dengan sim dengan ta, lepas tu ta yang berkaki alif sebab dia bersambung, nafiyah.
istinafiyah. Fa ya ta mabutah. Itulah dipanggilkan waw penyambung cerita, ya. Waw penyambung cerita, dia nak sambung lagi cerita tu. Ya, jadi waw istinafiyah tu yang dimaksud, kita boleh kopikan dia lah. Ya, kopikan dia pergi ke Lexilogos tadi. Ya, dan gunakan teks ni dalam screen sharing ni ada feature kita boleh type, ya, teks dia, ya. So kita letak sini dan pastekan kat situ. Ya, so waw tu adalah waw istinafiyah. Ya, dan arrow kan dia nak menunjukkan yang mana, yang inilah. Tu. Waw tu adalah waw istinafiyah. Okey, lepas tu man. Man tadi dia jenis dia adalah isim mausul, ya. Isim mausul, tapi dia juga berperanan sebagai syartun. Ya, so jadi kita boleh sebab dia jenis isim, kita panggil dia apa? Isim syartun lah, ya. Kalau mungkin harfun tu mungkin nanti kita keliru pula, ya. Tapi sebenarnya dia memberi makna yang sama. Yang kita masukkan apa ialah kalimah tu, ya. Man tu adalah isim syartun. Kalau nak menerangkannya, kita buat yang sama, pergi ke Lexilogos. Dan okay. So kalau di isim, kita gunakan isim, ya, isim syartun. Sebab dia kalimah isim mausul. So pertamanya dia adalah isim mausul. Okay. Dan dia juga berfungsi sebagai syartun. Tambah je lah, wa syartun. Ra dengan to. Itu dia maknanya dia berperanan, dua peranan kat situ. Yang mausul ialah yang mengaitkan cerita dia dengan cerita-cerita seterusnya. Pada masa yang sama dia juga berfungsi sebagai isim syartun. Kopikan, ya, pergi ke dan buat catatan yang kedua untuk man. Gunakan teks yang sama tadi, ya. Letakkan sebelah bawah ni, kopikan, pastekan dia. Itu untuk, so yang ni kita alihkan dia sikit ke kanan sikit, ya, alihkan ke kanan sikit supaya kita boleh beri laluan kepada yang ini untuk man. Dia kerja ni dia teknikal sikit lah, ya. Kalau nak tukar warna pun boleh, warna hijau kan, ya. Warnakan hijau, ya. So yang ni pun kalau nak dia boleh tukarkan, padamkan yang merah, taruh warna hijau untuk menunjukkan wah. Itu yang patutkan dua huruf di situ, ya. Satu waw istinafiyah dan satu lagi isim mausul wa syartun. Maknanya isim mausul tu juga berperanan sebagai isim syartun untuk membina ayat-ayat syartun, ya. Okey, cukup untuk pagi ini, sudah melebihi 7.54, ya. Pagi ini ada kelas dekat kampus, so ya, kita nanti kita akan kupaskan satu-satu kalimah ni supaya kita mengenal, ya, apakah kalimah-kalimah yang digunakan di dalam ayat itu, ya, insya-Allah. So yang ni kita boleh simpan sebagai print screen. Okey. Dan yang ini masih lagi kita boleh copy daripada Microsoft Word tu untuk kalau kita nak gunakan sambung perbincangan kita besok hari, insya-Allah, ya.
Okey. Masih Doktor. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Doktor.